اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. أما بعد لله تعالى. Sama-sama kita ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, insya-Allah pada sesi yang lalu kita telah membicarakan tentang masalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang telah pun kita jelaskan tentang perincian-perinciannya. Tidak boleh memanjangkan, tidak boleh menambah huruf seperti wallahu akbar, dan juga tidak boleh dipanjangkan pada huruf ba akbar dan seumpamanya kerana ia mengubah makna. Maka hendaklah seorang itu memastikan takbiratul ihramnya itu adalah betul. Okey, Allahu akbar. Okey, Allahu akbar. Dan seterusnya kata pengarang rahimahullah, wal qiyamu fil fardi lil qadiri. Dan wajib pada solat fardu. Pada solat fardu wajib seseorang itu dia solat dalam keadaan berdiri. Itu adalah rukun yang ketiga dalam solat fardu. Bila kita sebut solat fardu, maksudnya sekalian solat-solat yang wajib termasuklah solat yang nazar dan termasuklah solat janazah. Solat janazah adalah solat fardu. Maka sekalian solat fardu itu wajib dilakukan dalam keadaan berdiri. Termasuklah solat Jumu'ah, ya, fardu Jumu'ah. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada perincian pada masalah solat dalam keadaan berdiri, duduk dan seumpama dengannya. Okey. Begitu juga wajib solat dalam keadaan berdiri pada solat al-mu'adah. Solat mu'adah ni solat yang kita ulang. Ulang ni contohnya kalau dalam sunnah, contohnya kita dah habis solat maghrib, kemudian ada orang baru masuk. Ada orang baru masuk, dia belum buat jamaah, maka kita nak bantu dia untuk buat jamaah, kita buat solat i'adah. Kita ulang kembali solat untuk jamaah dengan dia. Begitu juga solat mu'adah itu adalah solat fardu, maka wajib juga didirikan dalam keadaan berdiri. Okey. Maka solat sunat, adapun solat sunat, maka tidak wajib buat dalam keadaan berdiri. Bahkan warid daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam solat dalam keadaan menunggang tunggangan pada solat sunat. Dalam hadis riwayat Bukhari, pada solat sunat Nabi menunggang tunggangan, dan kemudian apabila masuknya waktu yang wajib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada tunggangan dan melakukan solat fardu dalam keadaan baginda berdiri. Maka solat itu yang fardu wajib dalam keadaan berdiri. Baik. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bukan bermakna di sini kalau seorang itu tidak mampu berdiri maka dia kena paksa berdiri sehingga memudaratkan diri dia. Maka di situ ada perinciannya. Tetapi bukan diambil mudah. Kerana zaman sekarang masya-Allah, bila dia anggap Islam itu mudah, maka dia memudahkan Islam. Sebahagian orang dia anggap Islam itu mudah, lalu dia memudahkan Islam. Islam itu mudah dengan makna mampu dilaksanakan bagi mereka yang mampu. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka mampu tak mampu itu mesti dinilai daripada neraca syarak. Pada neraca syarak. Ramai orang yang jahil pada zaman sekarang, mereka datang solat, naik kereta, berjalan, naik motor,
bawa kerusi kecil, lepas tu sampai di masjid, sampai di tempat solat, lalu dia meletakkan kerusi untuk solat dalam keadaan pada hakikatnya dia mampu untuk melakukan solat dalam keadaan berdiri. Dia mampu untuk melakukan solat dalam keadaan berdiri. Maka di sini hendaklah dia perhatikan pada keadaan diri dia. Bukan dia boleh diri semacam berdiri, makna kata dia duduk duduk dalam solat tanpa dia memerhatikan tentang hukum hakam untuk solat dalam keadaan duduk. Maka perinciannya ialah sekiranya seseorang itu mampu berdiri, yakni dia boleh berdiri dan dia tidak jatuh. Berdiri itu ialah berdiri atas dua kaki dan menegakkan ruas tulang belakang. Tulang belakangnya tegak. Okey, itu maknanya berdiri. Seandainya dia ada sedikit bengkok, maknanya dia solat sedikit bengkok, tetapi tidaklah dikatakan yang bengkok itu bukan berdiri. Maknanya pada adat tidak dikatakan, contoh dia solat gini. Kalau orang gini, orang tak kata dia berdiri dah. Orang kata dia bongkok. Maka ini bukan berdiri. Tapi seandainya dia berdiri tetapi ada sedikit kecondongan, tapi kita lihat dia, kita masih lagi faham bahawasanya dia berdiri, maka itu dikata dia dah tak mampu. Sebagian orang dia dah tak mampu untuk berdiri. Maka ruas belakangnya tidak boleh ditegakkan lagi. Maka itu ada jalan keluarnya. Itu ada jalan keluarnya bagi mereka yang dah tak boleh solat berdiri. Dan bila kita sebut berdiri, bererti jika dia berhajat, yakni dia memerlukan sesuatu untuk dia berpegang saat dia berdiri. Dan tongkat, maka hendaklah dia berdiri. Dan seandainya dia perlu dalam masalah berdiri, seandainya dia perlu untuk berpaut, pegang dinding atau pegang tongkat atau pegang meja untuk berdiri, maka lazim atas dia untuk berdiri. Lazim yakni wajib untuk dia berdiri. Dan sekiranya dia perlukan pembantu untuk berdiri, yakni pembantu tu sentiasa memegang dia, maka tidak wajib dia melakukannya. Tetapi jika dilakukan, yakni kalau dilepaskan dia akan jatuh. Maka tidaklah sampai wajib dia melakukan solat dalam keadaan berdiri. Maka hendaklah seseorang itu dia memerhatikan kepada masalah berdiri ini. Katanya ulama, sekiranya seseorang itu dia mampu berdiri, kemudian setelah itu dia rukuk dan dia i'tidal, kemudian dia sujud. Setelah dia sujud, bangun untuk rakaat yang seterusnya, rakaat yang kedua. Dan dia tidak boleh melakukannya melainkan ada orang papah dia, bantu untuk bangun berdiri. Maka lazimlah dia untuk mendapatkan bantuan tersebut. Lazim untuk dia mendapatkan bantuan tersebut jika ada yang boleh membantu. Seperti jika yang boleh membantu itu anaknya atau cucunya, yakni ada yang boleh membantu dia, maka hendaklah dia meminta bantuan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Sekiranya
Orang yang ujrah sini adalah ujrah mithil, ujrah yang standard. Contohnya, kalau aku tolong kau bangun diri, kau bagilah aku RM10, contoh. Dan dia mampu untuk memberikan upah tersebut. Maknanya dia ada bayaran lebihan, dia ada duit lebihan daripada keperluan dia untuk pembelanjaan harian dia dan nafkah yang wajib bagi diri dia pada hari tersebut dan malamnya, maka dia hendaklah bayar, wajib, lazim dia bayar orang tu minta RM10 untuk angkat dia berdiri waktu dia solat, maka wajib dia bayar. Wajib dia bayar upah tersebut. Tapi kalau dia miskin, dia tak mampu, maka tidak wajib. Maka pada saat jika dia tidak wajib, maka pada rakaat yang kedua dan seterusnya, maka dia boleh untuk solat dalam keadaan duduk. Dan sekiranya orang yang dia upah untuk bangun berdiri tadi, dia dah angkat, upah dia untuk angkat je, kemudian dia boleh berdiri. Dia boleh berdiri macam biasa, ataupun dia berpaut, macam kita sebut tadilah, berpaut pada tongkat, atau meja, atau dinding dan seumpamanya, maka dia buat demikian. Tapi jika dia masih mengharapkan pembantu untuk pegang badan dia, kalau lepas dia jatuh, maka pada saat itu tak wajib dia berdiri sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Kerana kita sebut pada awalnya, dia tak mampu berdiri. Berarti pada keadaan itu dia tak mampu berdiri. Yang kedua masalah dia ialah dia mampu berdiri sekiranya dibantu untuk bangun. Maka wajib dia dapatkan bantuan untuk bangun. Kalau diminta upah, wajib dia bayar upah sekiranya ada dalam kemampuan dia untuk membayar upah. Dan upah tersebut mestilah upah yang ujratul mithil, harga yang standard, bukanlah harga yang terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Contohnya, satu kali solat aku minta upah RM10, takkan tak boleh. Atau RM20 contohnya. Taklah terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Maka hendaklah dia berdiri dengan bantuan. Maknanya lepas tu orang tu tunggu dia nak rukuk, kemudian dia nak bangun nanti, baru orang tu angkat dia balik, tak ada masalah. Tapi kalau memang dia tak boleh berdiri, melainkan dengan pegang, kalau dia berpaut pada yang lain atau bertongkat pada yang lain pun dia tak mampu untuk berdiri, maka dia tak perlu untuk berdiri. Tak wajib pada ketika ini dia untuk berdiri. Baik, seandainya dia berdiri, dia berdiri, kemudian dia mampu duduk. Dia mampu duduk dan dia tak mampu lagi untuk bangun. Dia dah mampu duduk, kemudian dia tak mampu lagi untuk bangun, maka penjelasan kita dah sebut tadi. Seandainya dia tak mampu bangun, dan duduk di sini maknanya duduk di bawah dulu. Kita tak cerita atas kursi lagi. Dia mampu duduk di bawah. Maka dia duduk di bawah dan dia teruskan solat dalam keadaan duduk. Maka sujud dia kena sujud sempurna lah. Seandainya dia tak boleh duduk, di bawah, di atas lantai, dia hanya boleh duduk di atas kursi, maka hendaklah dia solat di atas kursi, yakni dia berdiri, kemudian dia duduk di atas kursi dalam keadaan dia tak mampu. Rukuknya dia rukuk seperti biasa, kemudian dia berdiri kalau dia mampu, kemudian dia duduk dan dia buat kadar sujud semampu mungkin untuk dia buat pada keadaan yang dia mampu. Maknanya awal solat dia memang boleh berdiri, kemudian rukuk dia memang boleh, kemudian bangun dia boleh, tinggal lagi dia tak boleh duduk di bawah. Kalau dia tak boleh duduk di bawah, maka dia duduk atas kursi. Dan dia sujud di atas kursi tersebut, dia duduk di atas kursi. Tapi seandainya dia mampu duduk di bawah, dan dia menyempurnakan sujudnya, dia tahu
bahawasanya lepas dia berdiri, dia dah turun, dia dah tak mampu nak bangun balik. Kalau dia mampu bangun balik, dengan bantuan, hendaklah dengan bantuan. Setelah daripada itu dia memang boleh berdiri. Tapi hanya ketika dia daripada duduk nak bangun tu je yang dia tak mampu, maka dia tak boleh solat duduk. Kena faham tu. Maka dia tak boleh solat duduk kerana dia boleh bangun dengan bantuan. Dan lepas dia dibantu, dia boleh berdiri. Maka hendaklah dia berdiri. Dia tak boleh kekal dalam keadaan duduk. Tak sah solat dia. Tak sah solat dia. Jadi kalau dia mampu untuk duduk di bawah dan dia bangun dengan bantuan, maka dia buat seperti itu. Dia buat seperti itu. Seandainya dia tak mampu duduk di bawah, maka dia boleh duduk di atas kursi. Dia boleh duduk di atas kursi. Jadi kalau dia duduk di atas kursi kerana dia tak mampu duduk di bawah, maka sujudnya tak perlulah dia letakkan lagi. Ada sebahagian orang dia letakkan lagi kononnya macam tempat untuk sujud. Tak perlu. Dia hanya sekadar bongkok sekira-kira paling maksimum yang dia boleh pergi dengan kadar kemampuan dia, dan itu adalah diiktibar sebagai sujud. Ini bagi yang tak mampu duduk bawah. Okey. Dan keadaan seterusnya ialah orang yang memang tak mampu untuk duduk. Duduk atas kursi pun tak mampu, duduk bawah pun tak mampu. Okey, ataupun sebahagian daripadanya tak mampu berdiri, tak mampu duduk bawah, mampu duduk atas kursi saja. Contohnya. Okey, ataupun dia memang boleh dalam keadaan berdiri saja. Dia berdiri boleh, duduk tak boleh. Mungkin ada masalah. Maka dia boleh untuk solat, kemudian dia bongkok sekadar untuk menunjukkan dia rukuk, kemudian dia i'tidal, dan dia bongkok yang sekadar kemampuan dia maksimum untuk menggantikan sujud. Untuk sujud lah, bukan menggantikan sujud, untuk sujud. Perbuatan itu adalah isyarat kepada sujud dia. Mampu, bagi mereka yang langsung tak mampu untuk berdiri, maka dia hendaklah solat secara duduk completely. Jika dia tak mampu duduk, maka hendaklah dia solat secara mengiring atas lambung kanan badan. Jika tak mampu lambung kanan badan, maka hendaklah lambung kiri badan. Sekiranya dalam posisi mengiring, maka hendaklah perbuatan rukuk dan sujud dia menggunakan kepala. Menggunakan kepala dengan isyarat. Dengan isyarat. Sekiranya seseorang itu tak mampu mengiring atas lambungan badan, hendaklah dia melakukan solat dengan cara menelentang. Baring telentang, tetapi bahagian dadanya hendaklah dia meletakkan sesuatu yang tinggi supaya dadanya menghadap ke arah kiblat. Seandainya tak mampu angkat kepala dan bahagian dadanya ke arah kiblat, maka hendaklah dia menghadapkan kakinya ke arah kiblat. Itu dalam keadaan menelentang, kerana dia tak boleh solat dalam keadaan mengiring. Iring hadap kiblat. Mengiring hadap kiblat. Kemudian dia solat. Kalau tak boleh belah kanan, belah kiri. Kalau tak boleh juga, hendaklah dia baring. Maka bila dia baring, mestilah kepala dia, dada dia menghadap ke arah kiblat. Diletakkan bantal contohnya. Kalau dia tak mampu juga, maka dia baring macam biasa telentang, kakinya itu dihadapkan ke arah kiblat. Dan sekiranya dia tak boleh solat secara menelentang, maka boleh dia solat dalam keadaan menyarap. Dan siapa yang tak boleh melakukan rukuk dan sujud dalam keadaan ini, dia boleh sekadar mengisyaratkan rukuk dan sujud dengan kelopak matanya. Dirinya hanya sekadar boleh menggunakan isyarat mata, maka dia baca rukun qauli dengan lidah. Sekiranya dia dah tak boleh dah, semua dah tak boleh dah, hanya boleh solat dengan mata saja, isyarat dengan mata, maka dia buat isyarat mata. Takbir Allahu Akbar, kemudian dia baca rukun qauli, kemudian Allahu Akbar, dia buat isyarat untuk
rukuk. Kemudian sami Allahu liman hamidah, dia buat isyarat untuk i'tidal. Kemudian Allahu akbar, dia buat isyarat untuk rukuk. Isyarat mata. Okey, maka mata itu bagaimana? Mata itu ditutup separuh pada rukuk dan ditutup sepenuh pada rukun sujud. Dan keadaan sujud adalah ditutup keseluruhan matanya. Itu adalah bagi mereka yang nak solat menggunakan mata dalam keadaan dia dah tak mampu lagi. Maka sekiranya memang dah tak mampu untuk mata dan seumpamanya, sedangkan dia masih lagi mempunyai kesedaran, maka hendaklah dia solat dalam keadaan dia melakukan rukun-rukun solat itu semua menggunakan hati. Yakni dia takbir, Allahu Akbar. Sekarang aku berdiri, Allahu Akbar. Sekarang aku dalam hati dia, sekarang aku rukuk. Sekarang aku i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Sekarang aku sujud, Allahu Akbar. Maknanya dia sebut dalam hati dia. Manakala rukun qauli disebut dengan lidahnya. Dalam mazhab Syafi'i berlainan dengan ada sebahagian mazhab yang kata bahawasanya apabila sakit seumpama ini maka tidak lagi memerlukan solat. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, selagi mana orang itu masih sedar, masih bernyawa, masih berakal, hendaklah dia melakukan solat. Maka seandainya jika dia dah tak mampu sampai tahap lidahnya pun dah bersimpul, tak boleh bercakap dah, maka rukun fi'li dan qauli dilaksanakan dalam hati. Kerana solat tidak boleh ditinggalkan selagi mana dirinya masih lagi berakal, masih lagi sedar dan berakal yang ini sedar. Dia tak pingsan, dia tak gila, dia tak pitam, dia tidak ditidurkan. Selagi mana dia berakal, yang ini dia ada kesedaran, maka hendaklah dia melakukan solat. Baik. Seterusnya kata pengarang rahimahullah, lambung rusuk ni lambung. Ni lambung. Itu. Okey. Tidur hadap kanan, baring hadap kanan, baring hadap kiri. Ni lambung kanan, ni lambung kiri. Lambung ni lambung ni kalau ikut bahasa Indonesia perut kan. Lambung sini bahagian ni. Lambung. Itu yang kalau orang gastrik dipanggil asid lambung kan. Kalau tak silap lah. Betul. Lambung tu adalah perut. Maka kalau lambung kanan maknanya bahagian sini lah. Kalau lambung kiri bahagian sini. Okey. Itu adalah lambung dalam bahasa klasik ya. Dalam bahasa klasik. Tapi kalau kita tengok dalam kamus bahasa Melayu, lambung ni yang kita faham lah melambung. Disebut lambung dengan makna bahagian sisi tepi. Maknanya lambung kanan maknanya perut kanan. Lambung kiri perut kiri. Lambung dalam bahasa lama dulu, kalau kita sejuk bahasa Indonesia, maka itulah dia. Orang tua yang nyanyuk tak wajib solat pada saat dihilang akal. Pada saat dihilang akal, tak wajib solat. Dia seumpama orang gila lah. Dan tak perlu qada pun. Tapi saat dia sedar, contoh orang demensia, dia makan ubat, waktu dia ada kesedaran dan pada ketika itu adalah waktu solat, maka dia solat lah. Contohnya dia makan ubat pukul 8 pagi, dia sedar. Pukul 12, dia demensia, dia nyanyuk. Dia tak tahu apa. Kemudian, waktu dia sedar 8 sampai 12 tu bukan waktu solat. Maka dia tak perlu qada solat yang sebelumnya kerana waktu dia demensia itu, dia tidak dikira sebagai orang yang berakal. Kemudian dia makan ubat pula zuhur, waktu zuhur. Waktu zuhur, dia makan ubat, kembali kesedaran dia, maka wajib dia solat zuhur. Solat bagi warga emas yang sentiasa memakai lampin pakai buang. Yang ni nanti perbahasan lain. Perbahasan daimul hadath. Bahasan orang yang sentiasa dalam keadaan hadath. Okey, itu kita akan bahas.
Uh, solat dijamakkan, yang ni pun kita akan bahas. Koma. Koma tu maknanya dia hilang akal. Tidak perlu qada. Hilang akal. Okey, hilang akal. Insan kalau seketika masih lagi dalam waktu solat, dia bangun, dia solat. Solat ketika dia tinggal, yang tu dah masuk dalam bahagian lain dah. Bantuan pernafasan, paru dah hitam, masa tu dia nampak sakit-sakit sangat, kemudian dia meninggal. Maknanya dia tak solat. Adakah dia masih sedar? Kalau dia masih sedar, maka dia wajib melakukan solat sebagaimana yang telah kita sebut. Solat yang dia tinggal tidak diqadakkan oleh waris dia. Tidak ditinggalkan, tidak diqadakkan oleh waris bagi. Baik. Nanti kita akan bincang lagi dalam bab qada, insya-Allah. Mana kau? Okey. Kata pengarang rahimahullah, dan bacaan Al-Fatihah dengan basmalah dan semua tasydid dan mengeluarkan huruf daripada makhrajnya. Baik, ini adalah pada fasal rukun qauli. Okey, yang kedua. Okey, rukun qauli yang kedua. Hendaklah seseorang itu cara yang betul. Okey, haram dia membaca Al-Fatihah dengan cara yang salah. Okey, hendaklah seorang itu dibaca Al-Fatihah dengan cara segala tasydidnya disebut. Contoh alhamdulillah, lillah. Bukan alhamdulillah, alhamdulillah, lillah, lillah. Salah. Alhamdulillah. Itu tashdidat. Kalau tinggal tasydid, maknanya dia buang satu huruf daripada Al-Quran. Hendaklah dibaca alhamdulillah. Bismillah. Bukan bismillah. Bismillah. Sebagai orang bismillah. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillah, bismillah, bismillahirrahman, bismillahirrahman. Bismillahirrahman dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasydid di situ. Ada berapa tasydidnya? Ada 14. Ada 14 tasydid, ada 14 sabdu dalam bacaan Al-Fatihah. Okey, cuba kita kira sama-sama. Okey, kita buka suratul Fatihah. Kita kira tasydidnya ada berapa. Ada pula gambarnya. Okey. Betul, ada 14 tasydid. Betul itu. Okey. Ya, wajib belajar Al-Fatihah dengan cara yang betul. Okey, cuba kita kira berapa tasydidnya. 1. Okey. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Maka semua tasdidat wajib kita baca dengan betul. Wajib baca dengan betul. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan Rabbil. Rahim. Jangan Ar-Rahman, 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 Ar-Rahim. Okey. Maliki Yaumiddin. Bukan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyaka. Yang ni selalu ramai salah. Ni. Dia baca Iyaka na' salah. Iyyaka na'budu salah. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ramai baca waladdallin, waladdallin, salah. Waladdallin. Ada dua lam kat situ. Okey. Ada yang baca waladdallin, waladdallin dia baca salah. Mesti waladdallin. Ada tashdidat dia. Maka 14 tasydid wajib dia jaga. Wajib dia jaga. Kalau salah, batal solat dia kerana rukun qauli. Tasydid tak ada harakat. Tasydid maknanya kita sebut hurufnya. Kita sebut hurufnya. Okey. Waladdallin. Okey. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu adalah bagi tashdidat. Itu adalah bagi tashdidat. Okey. Ini kita cerita yang rukun, yang sah. Yang sah. Kita bukan suruh buat lagu, baca Al-Fatihah berlagu. Bukan. Dia baca Al-Fatihah yang betul sahaja. Okey. Walaupun bacaannya tak sedap macam orang yang qari Al-Quran. Okey. Kemudiannya disyaratkan bacaan Al-Fatihah itu supaya dia berturut-turut, tidak terputus mualatnya. Tidak terputus mualatnya. Apa maksud tidak terputus mualatnya? Jangan dia berhenti. Contohnya dia pisahkan pada satu-satu ayat tu, dia pisahkan dengan melebihi kadar diam untuk mengambil nafas. Okey. Seperti dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dah putus mualat. Itu dah putus mualat dia. Maka batal. Okey. Batal. Kemudian yang seterusnya tasydid, kemudian hendaklah mualat berturut-turut. Okey, berturut-turut tu maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak apa dia ambil nafas, tapi jangan melebihi kadar diam untuk ambil nafas tadi. Macam kita sebut tadi. Okey. Dan mestilah dia menjaga susunannya, tertibnya. Tak boleh dia baca Bismillah pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh lah. Mesti jaga tertib dia. Okey, tertib dia.
Iaitu dituruti bismillah sampailah waladdallin, itu ada tertibnya. Kemudian mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Mengeluarkan huruf bagi makhrajnya. Okay, wajib mengeluarkan huruf bagi makhrajnya. Okay, mengeluarkan huruf bagi makhrajnya wajib. Dan bacaan Al-Fatihah mestilah dengan bismillah. Kerana bismillah itu sebahagian Al-Quran. Itu saya lupa sebut tadi awal. Baik, keluarkan huruf dari makhraj, maka tidak mestilah belajar tentang makhraj huruf. Okey, mestilah belajar tentang makhraj huruf. Kerana jika tertukar zal, okey, zal mesti keluar dari gigi, asnan, zal. Okey, maka hendaklah dia jaga huruf zal. Contohnya pada ayat siratal ladzina, dia baca siratal ladzina, allazina dengan zai, batal solat dia, lari makna, tak sah. Tak sah. Okey, makhraj kena betul. Ihdinas siratal mustaqim, qaf, mustaqim. Ada sebahagian baca mustaqim dengan kaf. Mustaqim, salah. Mesti baca ihdinas siratal mustaqim, qaf. Mustaqim dengan qaf. Okey, bukan dengan kaf. Ataupun ada ramai yang salah. Okey, ada ramai yang salah. Antara lagi yang dititik beratkan ain, tukar dengan hamzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin dibaca. Yang sebenar Rabbil Alamin, dia baca Rabbil Alamin, salah, tak sah solat. Pada huruf ha pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu juga sama. Pada ha baca ha, Bismillahi. Bukan Bismillahi. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ha dengan ha, dua huruf yang berbeza. Kalau dia baca pada ha dengan huruf ha, batal. Kalau dia baca ha pada huruf ha juga batal. Vice versa. Okay, kedua-duanya salah, tak betul. Okay, itu adalah pada makhraj. Okay, wajib semua baca dengan betul. Dan tak mungkin saya boleh untuk talaqikan cek bacaan seorang-seorang dalam kelas kita, melainkan dia kena ada session ataupun mungkin boleh voice note. Tapi dalam setengah keadaan perlu dilihat dia punya mulut untuk tengok makhrajnya. Okey. Maka insya-Allah nanti kita akan usahakan tentang masalah Al-Fatihah. Biasanya kalau kita buat dalam session face to face lah, mudah untuk kita detect bacaan sekiranya ada kesalahan. Okey. Kemudiannya dia tidak melakukan lahan yang mengubah makna. Okey, lahan terbahagi kepada dua. Okey, ada lahan yang jali, ada lahan yang khafi. Okey, lahan jali dengan lahan khafi. Kalau dia baca dengan lahan yang jali, seperti dia baca
siratal ladzina an'amta. Dia baca an'amtu. An'amtu. Kalau dia tak ulang balik semula, dia tersalah. Siratal ladzina an'amtu alaihim. An'amtu alaihim dia baca. Kemudian dia sedar dia salah. Dia ulang balik. Siratal ladzina an'amta alaihim. Maka sah solat dia. Tapi kalau dia siratal ladzina an'amtu alaihim, kemudian dia teruskan bacaan sampai habis, maka tak sah solat dia, batal. Okey, tapi jika dia ucapkan dalam keadaan sengaja tahu makna, macam masalah takbir Allahu akbar, dia baca Allahu akbar, dia tak tahu makna, maka tidaklah jatuh murtad, tetapi solatnya tak sah. Berdosa dia. Tak sah solat, tapi tak ambil jatuh murtad, melainkan setelah dia tahu makna dan dia sengaja sebut. Sama juga pada masalah ini, kalau dia baca siratal ladzina an'amtu, dia baca an'amtu. Kalau an'amtu tu dia baca dalam keadaan dia faham makna dan sengaja dia buat, jatuh murtad. Sebab makna an'amtu ialah aku yang bagi nikmat. Sedang an'amta maksudnya yang engkau bagi nikmat. Maka beza kalau aku bagi nikmat, maknanya dia ngaku Tuhan lah. Maknanya dia ngaku Tuhan lah. Maka murtad. Okey. Hati-hati. Okey, jatuh kufur. Begitu juga jangan baca kasrah an'amti. Siratal ladzina an'amti. Itu maknanya yang engkau perempuan. Dia cakap pada Allah perempuan. Ti untuk perempuan. Okey, tak boleh. Ini lahan jali dipanggil. Okey. Kalau seseorang dia baca iyyaka ni'budu, ni'budu. Nun dia baca baris bawah. Sepatutnya iyyaka na'budu. Dia baca iyyaka ni'budu. Okey, maka itu haram. Okey, haram, berdosa baca, tapi solat tak batal. Kerana itu lahan khafi. Itu lahan khafi. Kalau dia baca iyyaka na'budu, dia tukar kepada iyyaka ni'budu. Iyyaka ni'budu. Okey. Maka itu dia baca iyyaka na'budu, dia baca iyyaka ni'budu, maka baris bawah itu tidak membatalkan solat tetapi berdosa. Tapi kalau dia baca iyyaka na'badu, na'badu, ba, betul, na'budu, dia baca na'badu. Na'badu, dalam bahasa Arab na'badu maksudnya naghdabu, marah. Seolah dia kata pada Allah, hanya kepada engkau kami marah. Dia tahu makna, jatuh murtad. Jika dia tak tahu makna, maka batal solat dia. Tak sah. Okey, tak sah solat dia. Kalau dia baca kalau dia baca iyyaka, dia baca tanpa mad. Dia baca iyyaka, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, dia baca iyyaka na'budu. Patutnya dia baca iyyaka dengan mad, tapi dia baca iyyaka na'budu. Juga tak sah. Ya, tak sah bacaan dia. Kalau dia baca iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, bukan iyyaka, dia baca iyyaka na'budu. Dalam bahasa Arab, iyyaka na'budu maksudnya kepada engkau Tuhan matahari. Ya tu Tuhan maksudnya sembahan matahari. Okey, dia kena baca iyyaka, iyyaka, bukan iyyaka. Bukan iyyaka.
Dan banyak lagi kesalahan-kesalahan yang banyak lah, yang sering dibuat oleh orang. Okey. Tetapi baik, sekiranya seseorang itu dia baca bismillah tapi dia buat bis, dia buat dua perkataan tanpa niat untuk betulkan bacaan. Kalau dia niat untuk betulkan bacaan, sah solat dia. Contoh dia dah sebut betul bis, tapi dia rasa tak betul lagi, dia nak betulkan bismillah, dia sebut bis, dia rasa tak betul, kemudian dia ulang balik bismillah, tapi niat dia untuk betulkan bacaan, maka sah solat dia. Tapi kalau dia tak niat nak betulkan bacaan, maka tak sah solat dia. Kerana dia telah berkata-kata dengan dua huruf. Okey, dia telah berkata dengan dua huruf, ba dengan sin. Sama juga sebagian orang, okey, ada yang suka ngulang-ulang tu, tapi dia niat, kalau dia niat untuk betulkan bacaan, tidaklah batal solat dia. Tapi jika tanpa niat betulkan bacaan, maka batal solatnya. Tapi niat orang kita tak tahu. Maka kalau seandainya kita ikut imam dan imam tersebut dia baca seperti itu, bis, maka kita husnudzan bahawasanya dia nak betulkan bacaannya. Okey, bagi yang tak boleh bagi yang tak boleh sebut huruf sad, dia boleh ganti dengan sin. Ihdinasi. Kalau disebut sad, ihdinasi. Kalau sin, ihdinasi. Si. Okay. Ihdinasi siratal mustaqim. Sah. Bagi yang tak boleh sebut sad. Sad dia ada syarat dia. Okay. Yang paling utama ialah sofir dia. Siulan tu. Siulan dia. Okay. As. Okay. As. Itu sad. Maka kalau orang tak boleh sebut sad, dia ganti dengan sin. Dia ganti dengan sin. Tapi ada sebagian orang dia tak, dia sin pun tak, sad pun tak. Contohnya dia baca ihdinas. Si bukan sin. Bukan sad, bukan sin. Ihdinas. Salah. Okey, dia kena belajar. Kalau tak boleh sebut sad, sebut dengan sin, betul. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau tak disebut sad. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Dia ada qiraat yang baca dengan sin. Dia qiraat baca dengan sin. Tak boleh huruf dad, waladdallin. Makhraj dad dengan dha lain. Makhraj dad dengan dha lain. Kalau dia baca waladzallin, dha keluar lidah. Dha. Waladzallin, batal solat dia. Haram, batal solat dia. Dha makhraj tepi. Waladzallin. Hatta kalau diganti dengan dal pun tak sah. Tak sah. Adapun sin dengan sad ada qiraat baca dengan sin, maka sah solat. Okey. Baik. Ra dibaca dengan ra. Dia kena baca dengan ra. Kalau ghain, makhrajnya lain. Kena baca dengan ra. Okey, saya nak bagi satu teknik untuk betulkan makhraj huruf. Pertama kena belajarlah, of course. Okey, pertama kena belajarlah, of course. Yang kedua adalah ini, nampak tak? Apa nama ni? Siwak. Kayu sugi. Okey, ini adalah kayu sugi.
Nabi kata apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki qabla kulli salah. Seandainya tidak memberatkan umatku, nescaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak sebelum setiap kali melakukan solat. Maka ini nampak jadi beli ni, kalau beli borong Shopee 50 sen kot sebatang ke RM1 sebatang ni. Tapi dia punya manfaat dia sangat besar. Dulu waktu mula-mula saya belajar sebut makhraj pun ada makhraj yang tak betul yang disebut. Tapi guru saya kata ini ubat dia. Ini ubat dia. Okey. Siwak. Beli siwak, amal. Beli siwak, amal. Okay. InsyaAllah baik dia punya sebutan dia. Ini juga membantu untuk orang mati dalam keadaan mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siwak. Okay. Bawalah siwak. Amalan yang betul. Guru saya kata amalan yang betul ialah mulakan dengan bismillah, siwak, kemudian dia mula dari tengah ke kanan. Dari tengah ke kanan. Okey, seperti dia mula macam ni, masuk. Okey, kemudian dia berhenti sini, kemudian orang dia pergi kiri. Okey, itu siwak. Maka hendaklah seorang tu dia amal dengan siwak. Especially pada tempat yang dia tak boleh sebut, contohnya macam sin, macam sad. Kalau tak boleh keluar sad, guna siwak, insya-Allah keluar. Ya, siwak boleh lancarkan percakapan. Boleh. Itu antara dia punya fadilat dia. Okey, antara kelebihan siwak mujarrab, telah pun ditajribkan, diuji dan mendapati, ulama mendapati, ya, memang boleh. Jadi amalkanlah siwak. Jangan malu. Ini syiar. Nabi kita SAW dalam keadaan sakit tenat, baginda SAW dalam keadaan sakit tenat, bila Nabi sedar je, Nabi akan minta dengan Aisyah, mana siwak? Nabi buat isyarat. Nabi buat isyarat. Dan siwak, Aisyah akan ambilkan siwak. Dan Nabi siwak. Boleh ikhtiar. Boleh ikhtiar, insya-Allah. Okey, jadi kalau nak betulkan makhraj, pertama penting ilmu, bukan siwak semata-mata. Ilmu dulu. Maknanya cari guru yang boleh ajar kita makhraj huruf. Okey. Saya sarankan nanti bila-bila seandainya ada buka kelas di Baitus Saadah. Saya banyak khidmat di Baitus Saadah dan saya juga ikuti kelas pengajian di Baitus Saadah di Kota Damansara. Okey. Jadi kalau ada kelas talaqi Quran, insya-Allah saya akan sharekan dalam grup ni supaya kita dapat manfaat sama-sama. Secara bersua muka, face to face. Okey, dengan guru-guru di sana, insya-Allah. Sabtu ni ada kelas, tapi kelas tasawuf. Tapi kalau siapa yang nak pergi ke sana dan diminta guru di sana untuk cekkan bacaan dia, boleh. Ambil baca Al-Fatihah tu wajib, maka dia kena cek bacaan. Okay. Siwak ni kalau nak basuh pun tak apa, tak ada masalah. Guna basuh lah kan. Tapi dalam seharian tu boleh jadi kita pakai, kita simpan, kemudian kita pakai balik. Allah Ta'ala jadikan pada siwak ni dia ada antibakteria. Okey. Dia ada antibakteria. Betul, Syekh Omar Kalash, bukan Kalash Omar Kalash. Itu salah seorang guru saya tu, saya kenal lama dengan dia. 18 tahun saya kenal dia. Subhanallah. Masih lagi saya ambil istifadah daripada dia. Baik, so sampai sini malam ni. InsyaAllah kita sambung lagi. Sekejap je masa ya. InsyaAllah nanti kita akan sambung. Saya rasa saya dah habis dah syarahan tentang Al-Fatihah ni.
Baik, sikit lagi. Kalau seorang tu dia dah habis baca Al-Fatihah, kemudian dia syak, adakah aku dah baca bismillah pada Al-Fatihah, maka tak perlu diulang balik. Okey. Tapi ketika dia baca Al-Fatihah, dia dah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian syak, dah baca bismillah ke belum tadi? Dia kembali ulang balik bacaan Al-Fatihah dia. Okey. Sekiranya seseorang itu dia langsung tak boleh baca Al-Fatihah seperti seorang muallaf, maka kita ajarkan dia zikir. Contoh dia boleh sebut Allah, ajarkan dia zikir dengan kadar bacaan Al-Fatihah. Dengan kadar bacaan Al-Fatihah, bilangan hurufnya adalah seperti bilangan huruf Al-Quran. Bilangan huruf Al-Fatihah. Namun sekiranya tak boleh zikir juga, tak boleh sebut lagi, maka bolehlah dia berdiri selama tempoh membaca Al-Fatihah. Baik, bagaimana kalau kita solat jamaah dan imam salah baca Al-Fatihah? Yang ni kita akan syarahkanlah, ni dah pukul 11.05 kan. Kita akan syarahkan pada sesi akan datang. Remind saya kalau saya terlupa. Okay, bagaimana kalau kita solat Allahu Akbar, imam kat depan baca salah? Macam mana kita nak buat? Okay, utamakan hukum. Nanti kita akan jelaskan. Okey, barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kulla khair, wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Ustaz. Selamat malam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.